saya akan sentuh satu perkara yang begini. Kita pernah bertanya tak, apa erti kehidupan kita ini? Apa makna kita hidup? Apa tujuan kita hidup? Dan berbagai-bagai soalan. Sebab kalau kita tak pernah langsung menyemak benda-benda begitu, kadang-kadang kita hidup ni tidak begitu memberi erti kita sebagai hamba. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan Nazir, Tuan Tan Sri Said Zainal, Timbalan Nazir Datuk Ni, Tuan Imam, Tuan Bilal, AJK, Datuk-Datuk, Dati-Dati, Nasir Hadirin sekalian. Mari kita sama-sama menyumbangkan Al-Fatihah untuk almarhum Ustaz Hakimi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, saya tak tahu sebab banyak masjid saya berceramah, jadi firman Tuhan saya tak ingat dalam surah apa. Qul innal mauta allazi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'lamun fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Sadaqallahul azim. Katakan wahai Muhammad, mati yang kamu berusaha untuk melarikan diri itu, dia menunggu kamu di mana juga. Dengan berbagai-bagai sebab dan akibat. Kemudian kamu akan ditolak ke alam ghaib dan alam syahadah, iaitu kita akan bertemu dengan alam lain lepas ini, alam barzakh, lepas itu alam-alam yang lain. Dan Allah akan mendedahkan kepada kamu, akan menunjukkan kepada kamu segala apa yang telah kamu buat di dunia. Itulah saja yang kita boleh ambil perhatian ataupun ambil iktibar daripada kejadian-kejadian seumpama ini. Kalau kita katakan premature death pun boleh kita katalah kematian yang begitu awal. Tapi dalam konsep Islam tak boleh bangkit kematian awal atau lewat. Wa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila tiba ajal mereka, tidak sesaat pun cepat atau lewat. Jadi bagi kita, kita katakan, oh muda, lewat, tua dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pohon pada minggu depan saya tak boleh sebab saya bercuti dalam seminggu. Kita doakan semoga kita dapat bertemu balik pada bulan yang akan berikutnya. Saya mengenali Ustaz Hakim ini sejak pada Masjid Irsyad sebelum dia datang ke sini. Jadi adalah nostalgia dan juga hubungan walaupun taklah begitu intim, tetapi saya telah mengenalinya sejak agak lama. Tuan-tuan sekalian, pada pagi ini saya akan sentuh satu perkara yang begini. Kita pernah bertanya tak, apa erti kehidupan kita ini? Apa makna kita hidup? Apa tujuan kita hidup? Dan berbagai-bagai soalan. Sebab kalau kita tak pernah langsung menyemak benda-benda begitu, kadang-kadang kita hidup ni tidak begitu memberi erti kita sebagai hamba Allah. Kita hidup ikut fikiran sendiri, ikut nilai sendiri, makan pun ikut selera sendiri. Doktor nasihat pun entah ya atau tidak. Tak apalah tentang makan, minum itu perkara yang masing-masing. Tetapi tentang erti dan pengertian kehidupan tu. Apa yang kita faham daripada hidup.
Adakah sekadar kita menyambung, kita meneruskan kehidupan harian kita? Kita bangun pagi, kita pergi ke kerjaya, kita makan, kita balik, kita ulang-ulang benda itu dengan berterusan sampailah kadang-kadang ada orang dengan terbawa-bawa dengan nilai-nilai hidup yang seumpama itu, setakat nilai-nilai kebendaan sahaja. Sedar-sedar dia telah berada di penghujung kehidupan. Dia terlupa realiti yang dia akan hadapi lebih jauh lagi lepas daripada itu. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, menyedari erti kehidupan dan makna kehidupan itu, dan yang lebih penting kita memenuhi erti kehidupan dan kita memenuhi tujuan kehidupan itu lebih penting daripada sekadar kita meneruskan rutin-rutin harian kita. Ialah rutin harian itu sama aja. Makan, tidur, bekerja, cuma berlainan dari segi pendapatan, berlainan dari segi rumah tangga, itu saja. Tapi perkara yang sama, makan, minum, seronok, suka itu sama aja. Ya, bagi anak di depan saya ni, bagi dia duduk diam-diam sikit ya. Sebab dia bergerak tu menyebabkan konsentrasi saya agak terganggu. Minta maaf ya. Sebab dia berada di depan saya. Minta maaf ya. Gangguan ni dua bentuk, gangguan pergerakan dan gangguan suara. Jadi yang kerana itu, saya nak baca beberapa ayat untuk kita menyedari realiti ini. Sebelum saya masuk. Yang pertamanya tuan-tuan boleh rujuk surah At-Talaq, surah yang ke-65, ayat 12. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mislahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah yang menjadikan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi dan semua perkara yang berada di antara kedua-dua ini, iaitu makhluk, tumbuhan, berbagai-bagai kehidupan, untuk kamu mengetahui. Itu dia punya ayatnya. Untuk kamu mengetahui, lita'lamu, untuk kamu mengetahui bahawa Allah itu maha berkuasa di atas segala-galanya. Dan ilmu Allah itu merangkumi seluruh perkara di dalam alam ini. Jadi yang kerana itu, ayat ini dengan jelas menunjukkan bahawa Tuhan mencipta makhluk ini untuk kita mengenali dia. Untuk kita mengetahui dia. Dia tak cipta kita pun tak apa. Taklah kurang apa pada Tuhan. Bahkan dia mencipta kita pun tidak ada apa-apa kelebihan pada dia. Sebab dia maha kaya dan maha sempurna. Tetapi apabila dia mencipta kita sebagai makhluk, maka kita mengenali, adanya Allah. Dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, dalam agama Islam, mengenali Allah itu tujuan utama kita diciptakan. Sebab itu dikatakan dalam Tauhid, awwaluddin ma'arifatullah. Perkara yang paling utama dalam agama ialah mengenali Allah. Alangkah janggalnya dan alangkah sesatnya seseorang yang tak mengenali pencipta dia. Ramai di kalangan makhluk muka bumi ini, makhluk manusia letak utamanya, yang tidak mengenali penciptanya. Bahkan tak ambil kisah pun penciptanya. Alangkah durjananya manusia itu sampai pada peringkat dia tidak mengenali penciptanya. Ekoran daripada dia tidak mengenali penciptanya itu, maka dia tak akan buatlah perkara-perkara yang saya akan sebutkan kejap lagi. Maka ayat yang berikutnya, surah Muhammad ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah wahai Muhammad. Ayat ini walaupun disebut ketahui oleh Muhammad, tapi untuk semua manusia. Ketahuilah wahai manusia, tidak ada Tuhan yang lain melainkan Allah. Jadi setelah kita mengenali, maka kita kena mengenali tidak ada Tuhan yang lain melainkan Allah. Wastaghfir li zambik. Maka pohonlah keampunan daripada Allah dengan berbagai-bagai kesalahan yang telah engkau buat. Manusia yang bergelumang dengan maksiat. Walil mu'minin, dan minta ampun juga untuk semua orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan.
Wallahu ya'lamu mutaqallibakum. Allah yang mengetahui segala kesudahan kamu. Dan wa maswaakum, dan tempat kamu bersemadi. Tuhan mengetahui segala-galanya. Jadi, message daripada ayat ini, kita mengenali Allah yang satu. Pada mengenali Allah yang berbagai-bagai dianggap tidak mengenali. Ramai orang sekarang dah mula tersasar dengan berbagai-bagai konsep ketuhanan ni. Saya akan ulas benda itu setakat yang sempat. Selepas kita agak mencukupi, kita mengenali Allah yang agak memadai, walaupun tidaklah sedetail, tetapi kita mengenali yang agak mencukupi untuk mengesahkan tujuan hidup kita. Barulah Tuhan berfirman dalam ayat yang lain, surah Az-Zariyat ayat 56. Ayat ini yang menjadi ayat kata kunci dalam memenuhi tujuan Allah mencipta kita, iaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak jadikan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah aku. Jadi kalau kita tengok sikun ayat-ayat ini, ayat yang At-Talaq tadi, Tuhan mencipta alam ini untuk kita mengenali yang di sana ada pencipta, iaitu Tuhan. Kalau tak ada makhluk, maka Tuhan siapa nak puja dia? Yang nak memuja Tuhan dia adalah makhluk. Makhluk yang macam mana? Makhluk yang mengenali dia. Ini satu perkara jugalah. Alangkah kerdilnya kita ni kalau kita tidak mengenali Allah yang mencipta makhluk ini. Mengenali Allah tidak memadai kalau tidak mentauhidkan dia. Itu ayat yang kedua saya baca tadi. Ketahuilah tidak ada Tuhan yang lain melainkan Allah. Mengetahui adanya Allah, mengenali Allah dan mengetahui Allah yang satu. Kedua-dua ayat inilah ulama mengambil kesimpulan bahawa pengajian tauhid dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan dia amat-amat crucial. Dan timbul gagasan RUU Mufti ini pun untuk menyelamatkan hal-hal seumpama ini. Nak mengelakkan daripada orang Islam ni terjerumus kepada berbagai-bagai ism, berbagai-bagai fahaman tentang ketuhanan ini. Sebab dia banyak menjurus ke arah akidah. Sebab ditegaskan dengan tegas dalam pindaan itu ialah nak bermazhabkan mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, tapi dalam bracket maksudnya ialah pegangan Asy'ariyah Maturidiyah. Sebab di dalam mengenali Allah ni banyak metodnya, banyak bentuknya. Bentuk sesat pada zaman dulu, Khawarij, Mu'tazilah, Jahmiyah, terlalu banyak sesat-sesat zaman dulu dalam mengenali Allah. Mereka tahu perlu mengenali Allah, tetapi tersasar di dalam mengenali Allah. Maka pengenalan Allah yang telah diiktibar menyeluruh di seluruh dunia ialah pengenalan melalui Asy'ariyah dan Maturidiyah yang melebihi lebih daripada 95% penduduk di muka bumi ini. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, saya menyerulah, ambillah tahu sikit sebanyak tentang pengajian sifat-sifat 20 secara simple. Tak boleh secara detail, tak apa, secara simple. Jadi apabila kita agak mencukupi kita mengenali Allah, agak memadai kita mengenali Allah, barulah tujuan utama kita diciptakan Allah, iaitu untuk kita menyembah dia, itu akan tercapai. Ayat yang saya baca tadi Az-Zariyat itu, aku tidak jadikan jin dan manusia ni melainkan untuk menyembah aku. Maknanya kesempurnaan penyembahan kita, kesempurnaan pengabdian kita kepada Allah ialah melalui pengenalan kita kepada dia. Adalah amat pelik kalau kita bertungkus lumus melakukan ibadah kepada Allah kerana memenuhi ayat Az-Zariyat itu, kerana untuk memenuhi tujuan kita diciptakan ialah untuk menyembahnya. Tetapi sesuatu yang agak pelik kalau kita menyembah sesuatu yang kita tak kenal. Inilah kaitannya tuan-tuan sekalian, pengajian tauhid dengan amal ibadah. Saya ulang lagi sekali, sebab banyak di kalangan kita memang begitu rajin menunaikan ibadah. Memang bagus, iaitu memenuhi tujuan utama Allah mencipta kita untuk mengabdikan diri kepada dia, iaitu untuk beribadah. Tetapi kalau kita beribadah kepada dia tanpa mengenalinya, ini yang berbahaya. Sebab tuan-tuan rasa agak terperanjat mungkin.
Mungkin waktu kita beribadah pun boleh berlaku syirik. Walayazubillah. Tuan-tuan tengok surah yang terakhir Al-Kahfi tadi. Bukan ayat hari ini, tapi yang penghabisan ayatnya, ayat 110. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Siapa yang nak bertemu dengan Tuhannya, faly'amal 'amalan salihah. Hendaklah dia melakukan amal soleh. Ulama telah mentafsirkan amal soleh di situ ialah amal ibadah kita yang diterima oleh Allah, iaitu yang bergantung kepada dua, yang penuh ikhlas semata-mata kerana Allah, dan yang memenuhi segala rukun-rukun dan syarat-syarat yang ditentukan oleh hadis-hadis ahli-ahli ulama, pekah-pekah dan lain-lain. Itu kesempurnaan amal ibadah yang diterima. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Di hujung ayat itu, jangan sekali-kali kamu mensyirikkan amal ibadah kamu dengan sesuatu. Menunjukkan bahawa ada kemungkinan orang-orang yang melakukan ibadah dengan tidak mengenali Allah dengan sempurna berlaku syirik dalam amal ibadah dia. Walayazubillah. Walayazubillah. Contoh bagaimana syirik boleh berlaku dalam ibadah. Dia berderma untuk dapat pujian. Imam pun kalau baca dengan cantik untuk dipuji. Apa juga benda-benda yang baik pada zahirnya kita nampak ibadah, tetapi dengan niat untuk menunjuk, untuk ujub, untuk riak, dia bertukar menjadi maksiat. Sebab unsur kerana Allah tak berlaku. Unsur kerana Allah itu ialah ikhlas semata-mata kerana Allah. Sebab itu Tuhan sebut, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Mereka tidak diperintahkan melainkan hanya untuk menyembah Allah dengan ikhlas semata-mata kerana agama. Sebab itu kalau orang tanya saya, apakah kualiti dan ketulinan amal ibadah kita? Bukan jawapannya dengan bacaan cantik, bukan jawapannya dengan dia buat banyak, bukan jawapannya dengan dia derma banyak, bukan yang itu jawapannya. Tapi jawapannya bagaimana amal ibadah yang baik yang diterima Allah ialah yang memenuhi dua kriteria ini. Kriteria ikhlas semata-mata kerana Allah dan kriteria memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Kalau tidak memenuhi kedua-dua ini, amal ibadah itu tertolak. Nak memenuhi kedua-dua ini, suka tak suka dia mesti mendalami aspek tauhid. Terutamanya ciri-ciri yang membatalkan akidahnya. Ciri-ciri yang merosakkan akidahnya. Sebab ramai orang dia berminat untuk melakukan ibadah. Rajin ke masjid, rajin ke surau. Tapi apabila penceramah bangun untuk berceramah tentang usul-usul akidah, dia bangun balik. Dia tak minat, dia allergic. Bukan saya nak tegur, saya tak tahu. Saya tahu benda tu ada. Maka dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, tak dapat tidak untuk menjamin supaya amal ibadah kita diterima. Bukan sahaja bacaan cantik, bukan sahaja pakaian cantik, bukan sahaja sejarah cantik, bukan sahaja berbagai-bagai perkara kita nampak elok. Itu semua dari segi fiqh. Tapi dari segi tauhidnya, ikhlas semata-mata kerana Allah. Ikhlas semata-mata kerana Allah ni mudah disebut, tetapi sukar dilaksanakan. Melainkan orang yang betul-betul mengenali Allah dalam pengenalan yang betul-betul tulen, supaya seluruh amal ibadahnya semata-mata kerana Allah. Sebab itu kita katakan dalam hujung setiap amal ibadah kita, kalau kita tengok, ditamatkan dengan apa? Lillahi ta'ala. Sebutlah apa niat yang kita buat amal ibadah, di hujungnya semua lillahi ta'ala. Tidak ada amal ibadah yang tidak ditamatkan dengan lillahi ta'ala. Cuma kita sebut atau tidak aja. Sebutlah nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Baca Quran pun lillahi ta'ala. Apa signifikan lillahi ta'ala? Untuk menjamin keturunan itu berterusan dan diterima oleh Allah. Bukan saja-saja disebut. Jadi keturunan itu tak akan tercapai kalau kita tidak betul-betul mengenali Allah secara yang mudah, secara yang mencukupi. Bukan secara yang detail tafsir oleh para ulama, tak perlu. Dan yang keduanya, dengan mengenali Allah yang baik ini untuk melindungi kita daripada terjebak
dengan berbagai-bagai pahaman-pahaman, izm-izm ataupun pendekatan-pendekatan tauhid yang menjejaskan akidah. Dah terlalu banyak sekarang ini foto-foto yang timbul mengenai perkara-perkara yang boleh menggugat akidah. Liberalism, pluralism agama, secularism yang melampau, freedom of religion yang melampau dan berbagai-bagai. Jadi ada orang tak begitu kisah benda-benda begitu. Dia tak kisah adakah kerana dia faham atau dia anggap benda tu tak apa. Ada di kalangan orang Islam yang memperjuangkan freedom of religion tu sampai peringkat. Kalau orang bukan Islam boleh masuk Islam, mengapa kita nak halang orang Islam tak boleh keluar dari Islam? Dia tanya logik-logik begini. Soalan-soalan begitu kalau kita fikir betul-betul ke mana pahaman dia? Maka dia berpegang kepada human right itu lebih daripada dia berpegang pada Al-Quran. Banyaklah contoh-contoh yang begitu tuan-tuan sekalian. Jadi dengan ulasan itu sebagai preambel kuliah saya pada pagi ini, ialah perkara yang paling utama dalam kehidupan kita ni, Tuhan mencipta kita untuk kita menyembah dia, mengabdikan diri kepada dia. Itu tujuan utama Allah mencipta kita. Tetapi tujuan ini tidak akan tercapai jikalau kita tidak mengenali Allah tu dengan sempurna. Itu dia punya prasyaratnya. Mengapa benda itu perlu? Sebab semua agama mempercayai adanya Tuhan. Tidak ada agama yang tak percaya kepada adanya Tuhan. Bahkan salah satu daripada ciri agama ialah mempercayai ada pencipta kepada alam ini. Itu ciri agama. Tak kiralah. Cuma pencipta itu macam mana? Maka nak mengenali pencipta itu macam mana, maka itulah pengajian, namanya pengajian Tauhid. Jadi Allah yang kita yakin ni, adakah Allah seperti Kristian tak? Tuhan yang kita percaya ni adakah sama dengan Tuhan yang mereka percaya? Jadi bagi orang-orang yang tidak begitu memahami, sama aja Ustaz. Dia orang pun percaya pada adanya Tuhan juga. Dia orang pun nak buat baik juga. Cuma agamanya nama berlainan, apa kita kisahnya? Dah banyak dah ucapan-ucapan macam ni. Ramai dah. Kadang-kadang dia orang yang berkedudukan, orang tak berani nak sanggah depan dia. Jadi kita tak usahlah fanatik sangat. Jadi dengan kerana itu, cakap-cakap yang macam ini, saya tak berani nak hukum berada di mana orang yang berkenaan. Ada lagi yang menganggap agama itu berlaku di tempat-tempat tertentu, di masjid, surau, di luar itu tak terlibat agama. Apabila kita menyarankan sesuatu yang berbentuk agama, benda-benda tu pada dia mungkin tak terlibat agama, misalnya majlis-majlis sosial yang tidak ada kaitan dengan agama lah pada dia. Dia kata, kalau kita cadangkan benda tu ada kena-mengena dengan agama. Misalnya percampuran lelaki-lelaki dengan perempuan. Kita cadangkan. Dia akan jawab, tak payahlah kot. Dia kata, ini bukan terlibat agama. Dia jawab dengan mudah saja. Jadi pada dia, majlis sosial tu tak terlibat dengan agama. Maka itu sekular tu. Tuan-tuan sebut kepada saya. Mana ada aktiviti kita sebagai manusia yang tak terlibat dengan agama? Sebut pada saya. Saya cari tak jumpa. Nak masuk dalam toilet pun ada agama terlibat. Bentuk hubungan seks dengan isteri pun ada agama terlibat. Kita berseorangan dalam bilik pun ada agama terlibat. Tiba-tiba dengan mudah-mudah, ini tak terlibat dengan agama, ini tak terlibat dengan agama. Maka pahaman ini dah menular begitu jauh. Walaupun orang berkenaan rajin ke masjid. Sebab inilah masalahnya, aspek akidah ni tuan-tuan sekalian, perlu diterapkan dengan mendalam. Saya tentang kecacatan ataupun sikit sebanyak tak sempurna dari segi syariat, semayangnya tak begitu elok, pakaiannya tak begitu tutup aurat, saya tak begitu serius sangat. Walaupun baru ni telah keluar isu tentang orang perempuan pakai telekung, tak apalah. Tapi bagi saya, sesuatu yang menjejaskan akidah tauhid itu yang paling prime. Itu yang akan menjamin keselamatan kita dunia dan akhirat. Kalau kita lupa tentang hal ini, sebab itu banyak hadis-hadis menyebutkan sesiapa yang mengakhiri kehidupannya dengan la ilaha illallah wala yusyrik billahi syai'an, dengan sedikit pun dia tidak mensyirikkan Allah,
Dia mengembuskan nafas terakhirnya dengan la ilaha illallah. Dengan sedikit pun tidak mensyirikkan Allah. Nabi kata masuk syurga. Apabila ditanya kepada Nabi, walaupun dia tu berzina, walaupun dia berzina. Kalau dia tu mencuri, walaupun dia mencuri. Kalau dia minum arak, walaupun dia minum arak. Itu jawapan Nabi. Mana jaminan mati di dalam tauhid itu, jaminan untuk selamat daripada neraka. Walaupun orang tu melakukan berbagai-bagai dosa, selain daripada syirik. Sebab itu pendapat jumhur ulama' menganggap bahawa semua dosa-dosa tak kira dosa besar, melainkan syirik. Semua Tuhan boleh ampun. Jadi kalau orang tu mati di dalam tauhid, mati dalam iman yang sempurna, walaupun dia buat dosa-dosa besar, membunuh orang, minum arak, berzina, dia tak sempat bertaubat, tapi dia mati dalam beriman, insya-Allah dia masuk syurga. Tentang nasibnya, dia buat dosa-dosa tadi terpulang kepada masyiatullah. Terpulang kepada kehendak Allah. Allah boleh ampunkan terus. Allah boleh masukkan ke neraka dalam tempoh tertentu. Lepas tu berakhir kepada syurga. Itu jaminan tauhid. Sebaliknya kalau dia mati dalam keadaan tauhid, dia buat dosa-dosa walaupun dosa besar, dia sempat bertaubat pula lagi, dia bertaubat dengan betul, jaminan untuk masuk terus ke dalam syurga itu lagi-lagi tinggi. Maka dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, pahaman-pahaman yang begini perlu diterapkan kepada semua generasi orang Islam. Terutamanya bagi kita, diri kita, keluarga kita dan anak-anak kita yang terdekat. Sebab keselamatan mereka bukan keselamatan kerja apa dia. Bukan keselamatan rumahnya ada. Bukan keselamatan dia profesion yang bagus. Bukan itu. Walaupun kita nampak jaminan masa depan anak kita ialah dia kerja apa. Apa kelulusannya. Kalau dia sakit pula, apa insurans dia ambil. Kita nampak yang itu yang menjamin keselamatan dia. Okey. Tapi keselamatan yang paling utama sekali ialah keselamatannya ketika berada di dunia. Dan keselamatannya selepas mati. Iaitu dia mati di dalam tauhid. Sebab itu tuan-tuan sekalian, di setiap kali penghujung kita bertahlil, apa kita kata? Wahia kalimatul haq. Kalimah la ilaha illallah itu kalimah yang paling benar. Kita berpegang dengan kalimah ini hidup dan mati. Alaiha nahya. Di atas kalimah ini yang kita nak hidup. Wa alaiha namut. Kita berdoa juga kita nak mati dalam kalimah ini, mati dalam tauhid. Wa biha nub'asu insyaallah ta'ala minal aminin. Dan kita berdoa juga semoga kita dibangkitkan kelak pun dengan kalimah ini. Sebab itu tuan-tuan sekalian, dosa yang paling besar sekali ialah dosa mensyirikkan Allah. Tuhan tak ampun sama sekali. Jadi apa-apa pengajian dan apa-apa perkara yang boleh menghindarkan kita daripada syirik, itu adalah keutamaan. Jangan setakat kita mengkaji sakit kita nak pergi jumpa doktor macam mana nak buat. Apa gangguan darah kita. Memang tak apa, silakan. Tapi gangguan yang paling utama yang menggugat keselamatan kita dunia akhirat ialah gangguan kepada tauhid, iaitu syirik. Syirik boleh berlaku dengan sulit. Dia bukan berlaku dengan terdedah. Dia berlaku dengan sulit. Berlaku dengan mindanya. Misalnya macam tadi. Kalau dia percaya orang kafir boleh masuk Islam, sepatutnya orang Islam pun boleh jadi kafir juga. Dia percaya gitu je. Dah tak selamat. Bukan dia buat apa-apa pun, dia duduk fikir gitu. Sebaik-baiknya orang kita pun bolehlah juga nak masuk agama lain. Ini dah ada dah idea-idea yang macam ini. Itu benda tu tak berlaku apa-apa secara lahir. Sebab itu pengajian yang saya buat ini bukan untuk kita nak pinpoint orang tertentu. Kita tak tahu mindanya. Tapi lebih berbentuk ke arah untuk memandu. Supaya kita berjaga-jaga tentang perkara-perkara yang berbentuk abstrak begini. Syirik, ujub, riak. Kesemua itu menggugat. Kalau syirik menggugat tauhid. Kalau riak
menggugat seluruh amal ibadat yang kita buat. Ya tak? Tapi ramai orang kepada dia buat sesuatu yang baik kerana orang terlebih, bukan kerana li'ajlillah. Termasuk saya juga. Kalau kita tak betul-betul mengelokkan minda dan perasaan kita tentang hal-hal begitu. Jadi, rumusan daripada pendahuluan yang panjang lebar ni ialah kita hidup ini demi memenuhi perintah utama Allah. Iaitu kita mengabdikan diri kepada dia. Mengabdikan diri itu bahasa yang besar lah. Jadi kita sebut untuk beribadah kepada dia. Cuma janganlah pada fikir beribadah pada dia ni nak kena duduk kat masjid je. Seluruh kehidupan kita boleh menjadi ibadah. Apabila dia tidak ada sesuatu yang melanggar titah perintah Allah. Dia main golf pun boleh beribadah. Golf charity. Dia mengajar bahasa Inggeris. Nak tolong anak bangsa dia. Ibadah. Jadi ibadah jangan kita sempitkan ibadah yang resmi. Di surau, di masjid, jampi, doa. Itu bukan itu saja. Seluruh perkara-perkara yang baik. Yang dibuat semata-mata kerana memenuhi titah perintah Allah. Dan seluruh perkara-perkara yang tak baik. Demi mengelak daripada tegahan Allah. Maka itu semuanya ibadah. Sehingga satu hadis. Terjemahkan terus. Seorang laki-laki datang menjumpa Rasulullah. Adakah dia melakukan hubungan jenis dengan isteri itu ibadah? Nabi tanya balik. Nabi jawab secara yang cukup sinis. Kalau kamu melakukan perbuatan itu dengan perempuan lain yang bukan isteri kamu, apa hukumnya? Haram. Haram berdosa kan? Ya. Jadi kalau kamu melakukan dengan orang lain itu haram berdosa. Bermaknanya kalau engkau lakukan benda yang sama dengan isteri kamu itu halal, maka tentulah dapat pahala. Maka terlibat ibadahnya. Jadi itu tentu sekali terlalu mudah pahaman ini, tetapi begitu payah kita nak hayati. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, marilah kita sama-sama memastikan kehidupan kita keseluruhannya berada dalam keadaan kita mengabdikan diri kepada Allah. Jadi konsep ibadah ni luaslah. Merangkumi seluruh kehidupan. Cuma yang kita buat ni kita tertumpu kepada masjid, surau, berdoa. Tetapi pengertian ibadah yang menyeluruh lebih luas merangkumi perkara itu. Lagi satu. Beribadah kepada Allah ni benda yang fitrah. Benda semula jadi. Manusia sejak zaman berzaman dia perlu kepada, dia tunduk kepada sesuatu yang gaib. Cuma secara sesat atau tidak. Orang asli dalam hutan walaupun tak dapat seruan dakwah, tapi dia ada kepercayaan kepada hal-hal yang berkaitan dengan kuasa-kuasa gaib ini. Dia percaya kepada ada penunggu. Semua itu konsep-konsep mempercayai adanya kuasa-kuasa yang luar biasa ni ada. Iaitu fitrah manusia. Tidak ada orang yang tidak ada langsung kepercayaan macam itu. Bohong. Walau macam mana pun tetap dia percaya. Cuma kepercayaan itu betul tak betul saja. Maka itulah yang perlu kepada wahyu. Sebab mempercayai adanya pencipta ni. Sejak daripada mula ada manusia dah mempercayai adanya pencipta. Tapi bagaimana konsep pencipta itu saja. Jadi timbullah berbagai-bagai ajaran. Tuhan tiga, Tuhan tujuh, berbagai-bagai Tuhan ada tangan. Berbagai-bagai itu konsep mengenali Allah. Jadi kita pilih konsep mengenali Allah yang betul. Melalui konsep tauhid yang dianjurkan oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Tuhan memberi contoh yang mengakui adanya Allah itu. Untuk kita beribadah ni dengan satu peraman yang menunjukkan demikian. Saya baca ya. Surah Yunus ayat 22. Wallazi yusayyirukum fil barri wal bahri hatta idza kuntum fil fulki. Dia kalau Allah yang telah menjadikan kamu boleh berlayar di lautan, di darat kamu boleh berjalan ke sana ke sini. Dia kalau kamu berada di atas kapal layar, pada zaman dulu kapal layar aja. Kamu berjalan dengan baik, dengan cuaca baik, angin semua elok. Wa farihu biha, dan kamu seronok dengan angin yang baik macam orang berkelah ke laut, cuaca semua baik, seronoklah. Tiba-tiba ja'at harihun asifun. Tiba-tiba kamu ditimpa ribut taufan di tengah-tengah laut. Macam orang pergi mengail. Kita tengok yang budak-budak yang selamat 2-3 hari lepas kan. 3 orang yang mati seorang ya. Keluar berita. Yang selamat tu kata dia Allah, dia berdoa je lah. Sedangkan kita tak tahu waktu dia duduk di darat, dia macam mana keadaan dia.
Apabila ribut taufan datang dalam semua segi, dengan tiba-tiba, mereka yakin mereka ni akan mati bila-bila pun. Apa yang terlintas secara spontan pada waktu itu? Walaupun ketika mereka berada di darat, mereka tak pernah ingat Tuhan pun. Tapi secara semula jadi pada waktu itu, da'ullaha, mereka akan berdoa kepada Allah. Mukhlisina lahudin, dengan penuh ikhlas pula tu. Sehingga mereka kata, lain anjaitana, jika engkau menyelamat kami ya Allah daripada semua bala ini, lanakunanna minasyakirin, pasti kami menjadi orang yang syukur. Banyak dah berita-berita orang yang hanyut di laut begini tuan-tuan sekalian. Apabila dah tak ada harapan makanan pun dah nak habis dah. Di laut. Tak nampak pun bakat kereta lalu, apa kapal lalu. Tapi dia berdoa semua. Tiba-tiba datanglah kapal ikan, kapal lalu tapi itu menyelamatkan mereka. Mereka kata, Allah, kami dah yakin. Berdoa sajalah yang kami boleh buat. Cakap-cakap macam ini menunjukkan dalam keadaan yang genting begitu, secara semula jadi manusia ingatkan Allah. Orang berkenaan juga yang kebanyakannya semayang apa semua tidak tu. Kadang-kadang pergi tu, ialah bukan saya nak tuduh, tetapi banyak orang tu kadang-kadang waktu duduk dalam keadaan di dunia ni, di darat ni, terlupa Tuhan, tak beribadat, tak apa. Tapi apabila genting macam itu, secara spontan datang Allah. Banyak dah orang-orang yang hidup dalam keadaan dia senang lenang, dia lupa Allah. Tapi bila dia timpa penyakit tertentu, mula dah dia ingat Allah. Jadi mengingati Allah ni satu perkara yang fitrah. Kita tak boleh lari. Sebab tu ada satu ulama mengatakan, kita perlu kepada Allah ini sekurang-kurangnya dalam dua bentuk. Iaitu kita menyebutkan dalam Fatihah tu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bentuk yang pertama, secara semula jadi kita ingin nak menyembah Allah. Sebab tu kita kata akan dikau sahaja kami sembah. Maknanya manusia ni perlu kepada Tuhan kerana dia nak mengabdikan diri kepada Tuhan, itu fitrah. Tetapi apabila dia degil, dia telah dirasuk oleh syaitan begitu begini, maka dia lupa Tuhan. Tetapi sebenarnya naluri semula jadi manusia perlu kepada menyembah Allah. Cuma kalau dia tak belajar, mungkin persembahan dia tak betul, ataupun dia tersasar dengan berbagai-bagai izam-izam, tapi tetap kepercayaan kepada Allah itu ada. Jadi keperluan kita kepada beribadah pada Allah ni, keperluan semula jadi. Kemudian keperluan yang kedua, wa iyyaka nasta'in, akan dikau kami memohon pertolongan. Maknanya dalam keadaan sekepit, dalam keadaan susah tadi, tidak ada lain melainkan dia berdoa kepada Allah. Sebab tu kita baca qul huwallahu ahad, katakan wahai Muhammad, Allah itu satu. Allahu samad, maknanya Allah yang menjadi tumpuan, tempat pergantungan. Walaupun kita bergantung kepada berbagai-bagai, kepada rumah kita daripada hujan, pendapatan kita daripada masa depan, tapi jangan ingat itu jaminan pergantungan kita. Pergantungan kita tetap kepada Allah. Jadi secara naluri dalam ayat Fatihah yang kita ulang 17 kali sekurang-kurangnya satu hari itu, kita perlu beribadah pada Allah kerana semula jadi kita ialah Tuhan telah meletakkan nature untuk kita beribadah pada Allah. Dan yang keduanya, nature untuk kita memohon pertolongan daripada Allah. Sebab itu para ulama mengatakan, orang-orang yang dengan lalainya, dengan angkuhnya atau dengan tak ambil kisah hal begini, menyebabkan dia tidak beribadah pada Allah. Dia gagal beribadah pada Allah dengan sikap-sikapnya itu. Itulah kegagalan dan dosa yang amat besar sekali dalam hidup dia. Sebab itu perkara yang duty utama dia ialah menyembah Allah dengan mengenalinya. Tiba-tiba dia tak mengenali Allah menyebabkan dia tidak menyembah Allah. Manusia itu manusia yang tidak ada nilai sama sekali. Sebab tu Tuhan sebut, orang yang macam ini, ulaika kal an'am. Orang-orang macam ini sama seperti binatang-binatang ternak. Balhum adal, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang-binatang ternak. Lahum qulubun la yafqahuna biha, ada hati tapi tak guna hati itu. Walahum azanun la yasma'una biha, ada telinga tapi telinga yang pekak yang tak dapat mendengar kebenaran. Walahum
Apa lahu adzanun warum a'yunun, mereka ada mata tetapi la yubsiruna biha, tak melihat, bukan pekak. Telinganya dengar tapi tak dapat mendengar kebenaran. Telinganya mendengar tak dapat mendengar kebenaran. Matanya melihat tapi tak dapat melihat kebenaran. Ada hati yang tak boleh menerima kebenaran. Orang-orang ini Tuhan sebut seperti binatang-binatang ternak. Sebab itu saya melihat, tuan-tuan sekalian, minta maaf lah, bagi orang-orang yang hidup langsung tidak berada di atas paksi sebagai orang Islam lah, wujud lalu entang patah, tak peduli agama, saya bukan rasa, saya rasa kesian kepada dia. Saya rasa begitu simpati kepada dia. Dia menganiayai diri dia sendiri. Dia menzalimi dirinya sendiri. Sebab itu dalam ayat Quran Tuhan telah gandingkan terlalu banyak tempat-tempat orang yang mensyirikkan Allah ni sama dengan orang yang menzalimi dirinya. Terutama dalam surah Luqman ayat yang berapa saya tak ingat. Inna syirka la zulmun azim. Bahwasanya syirik itu satu kezaliman yang amat serius. Kita dengar kecil. Kezaliman syirik ni 3 bentuk. Yang pertama, dia zalim kerana dia menduakan Tuhannya, menyungutukan Tuhannya. Kita rasa syirik atau tidak? Seseorang yang menyungutukan Tuhannya. Kita terus ambil contoh. Kita ambil contoh dunia. Seorang isteri yang menduakan suaminya. Allahu Akbar. Ada banyak kes dah. Suami terserempak, isterinya sedang bunuh. Banyak berlaku kejadian ni. Manusia pun tak boleh terima je kalau dia telah diduakan oleh isterinya. Tapi kalau dia menduakan isterinya, okey. Tapi isteri dia menduakan suami, itu manusia. Kalau Tuhan yang mencipta kita menduakan dia, mentigakan dia, kalau Tuhan-Tuhan lain mensyirikkan dia, bayangkan. Sebab itu dosa syirik, dosa yang tak bau syurga. Jadi kalau seseorang tu dengan sengaja atau dengan lalai atau dengan tak ambil kisah, dia tidak mengabdikan diri kepada dia, ialah satu kegagalan yang tidak ada tolak bandingnya di muka bumi ini. Akibat daripada dia tidak mengabdikan diri kepada dia, maka dia tak mengenali Allah. So, mengenali Allah dengan mengabdikan diri kepada dia ialah 2 serangkai yang tak boleh dipisah. Tidak ada makna kita beribadah pada Allah kalau kita tidak betul-betul mengenali dia. Sebab takut-takut amal ibadah kita tersasar seperti surah Al-Kahfi tadi. Bahkan sebaliknya, kalau dia betul-betul mengenali Allah, pasti akan membawa dia untuk beribadah kepada Allah. Tak mungkin. Kalau dia betul-betul mengenali Allah dengan pengenalan yang sempurna, lambat laun pasti akan membawa kepada dia mengabdikan diri kepada dia. Tapi banyak orang yang menyembah Allah dalam keadaan tak mengenali Allah, maka jadilah berbagai-bagai sikap-sikap yang kita nampak songsang. Di dalam masjid nampak macam malaikat, tapi di luar masjid mungkin nampak macam syaitan, begitu begini. Sebab dia pisahkan antara amal ibadah ini dengan ilmu pengetahuan tauhid dia. Itu satu perkara, tuan-tuan, yang saya nak tegaskan juga pada pagi ini. Jadi bagi orang yang macam ini, dalam fikirannya segala yang ada di depannya itu semua tak perfect, tak sempurna. Bagi dia yang maha sempurna ialah Allah yang maha esa. Kesempurnaannya Allah. So itu orang yang dah asyik dengan ini, dia sebut Allah, Allah, Allah pun dia rasa kepuasan. Banyaklah cerita kita orang yang mati-mati dalam keadaan dia masih berzikir. Kepuasan dia. Ada orang dia berkuasa, dia berzikir pun dia rasa cukup puas. Rasa aura dia datang. So, kesempurnaan minda dan perasaannya menjelma bersama-sama dengan lafaz yang dia keluar. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang telah mengenali pengenalan ini, yang telah menjadikan ibadah itu satu perkara yang asal dalam hidupnya, dia menganggap ibadah itu bukan sahaja satu benda yang difardukan ke atas dia, tapi ibadah itu amanah yang dia mesti tunaikan. Selagi dia tak tunai amanah ini, dia mengkhianati. Apa sebab dikatakan amanah? Sebab tujuan utama Tuhan menciptanya untuk dia beribadah. Maka dia menunaikan ibadah itu, dia menunaikan amanah Tuhan kepada dia.
Jadi apabila dia tidak menunaikan amanah ialah pengkhianat nama dia. Jadi dia tak beribadah ialah pengkhianat. Sebab itu tuan-tuan rasa, bila kita boleh tidak beribadah? Apabila kita tak balik, kita tak sempurna akal, kita mabuk, kita pita. Waktu tu saja yang tak diminta kita beribadah. Jadi kalau orang yang dah tak nak beribadah, balik tentulah balik takkan dia nak muda aja. Berdoalah boleh jadi pitam sepanjang masa. Berdoalah boleh jadi mabuk sepanjang masa. Berdoalah boleh jadi gila sepanjang masa. Baru tak payah beribadah. Keluar daripada itu, semuanya dituntut beribadah. Walaupun dalam bilik ICU. Kalau otaknya masih alert. Sebab itu jangan mudah-mudah untuk kita melepaskan diri daripada beribadah ini. Sebab beribadah itu ialah amanah Allah kepada kita. Dan disebutkan juga, orang yang asyik beribadah secara yang macam itu, dia dapat mengeluarkan dirinya daripada alam yang serba kusut ini. Alam yang penuh kelang kabut ini. Alam yang penuh dengan berbagai-bagai pancaroba ini. Kalau bagi orang yang melihat secara positif lah. Dia bukan melihat alam ini secara yang ini sangat berbagai-bagai kemusnahan, pembunuhan, ketidakadilan, berbagai-bagai. Jadi bagi orang yang kuat beribadah, dia dapat mengeluarkan mindanya dan perasaannya daripada alam itu kepada alam yang lebih tenang. Hanya Allah. Saya pun kadang-kadang terfikir dengan perkembangan dunia akhir-akhir ini. Kekejaman berlaku di Timur Tengah, keadaan kita tak menjamin tanah sini harga barang. Terasa kusut fikiran itu. Tapi kalau kita fikir semua itu di tangan Allah belaka, Allah menentukan keadaan kita, kita serah kepada dia. Sikit sebanyak ketenangan kita capai. Itu antara contoh-contohnya bagaimana orang yang begitu kuat beribadah, dia dapat melepaskan diri daripada alam yang serba kusut ini kepada alam yang lebih tenang. Selanjutnya, saya diminta setengah-setengah pihak untuk saya berhenti sebelum selepas waktu isyraq dalam 15 minit. Jadi kalau isyraq tadi 6.56. Jadi kalau 7.16 minit tu saya kena berhenti atau 7-10 minit lebih-lebih. Tapi poinnya, kuliah subuh ni kuliah yang agak fleksibel, boleh panjangkan sikit. Kalau saya terikat dengan itu, apa beza dengan kuliah maghrib? Jadi dengan sebab itu saya kata ginilah. Bagi mereka-mereka yang nak buat isyraq, silakan, tak ada masalah. Silakan. Termasuklah wanita-wanita, jangan rasa ganggu, tak payah apa-apa. Sebab itu tak ada apa-apa. Kemudian selanjutnya tuan-tuan sekalian, ibadah kita juga satu jalan yang melepaskan kita daripada kongkongan kemanusiaan. Sebab apabila orang yang beribadah hanya kepada Allah, yang dia takut pun takut kepada Allah, dia berani pun berani kepada Allah, dia buat sesuatu pun kerana Allah, semuanya dikaitkan dengan Allah. Ketika tu sangkutannya berkenaan dengan keduniaan ini tak begitu kuat sangat. Misalnya macam ni, orang yang beribadah, kalau dia tidak melakukan satu benda yang salah, walau orang tak tengok pun dia akan tetap tak buat. So, ikatannya bukan kepada manusia. Ikatannya kepada Allah. Tapi kalau orang yang tidak beribadah, orang tengok ke kanan, orang tak tengok, isteri pun tak ada, orang pun tak tengok, ulurlah, dia buatlah apa-apa yang boleh. Sebab orang yang macam itu, dia tidak bebas mindanya daripada kemanusiaan dia. Iaitu dia nak buat sesuatu kerana orang, dia tak buat sesuatu pun kerana orang. Tapi bagi orang yang beribadah ni, kaitannya dengan Allah terpenentu. Iaitu berbeza. Sebab itu kita katakan macam anak-anak yang dididik untuk puasa di peringkat awal. Umur 9 tahun, 10 tahun dididik untuk dia puasa. Kita bekalkan duit kepada dia. Kita katakan kepada dia, anak, dah awak tak tahan besok, makanlah. Tapi dia tetap tak makan, dia amanah. Selagi dia boleh tak makan, sedangkan kalau dia tak makan, kalau dia makan pun mak dia bukan tahu. Kalau dia sembunyi pun mak dia tak tahu. Ya tak? Tapi dia telah tertanam sifat amanah kepada dirinya. Untuk dia tak makan walaupun mak dia tak tengok, walaupun orang tak tengok. Sebab dia terasa dah. Tuhan tu, dia dah terasa dah, walaupun elemen tu tak menebal. Tapi dia mula tahu dah. Elemen yang ada kuasa lain menilai perbuatannya itu. Adanya Allah melihat. Walaupun dia muda. Sebab tu kalau anak-anak dilatih dengan peringkat macam itu daripada awal, anak tu tak kelentong. Bagi duit pun dia akan guna dengan betul. Dia tak akan menyeleweng dan sebagainya. Tapi kalau benda tu tak berlaku macam itu, maka silap sikit berlakulah penyelewengan. Jadi kebebasan yang macam inilah yang dikendaki daripada amal ibadah.
Dia tidak lagi terikat dengan berbagai-bagai hal-hal keduniaan. Bagi dia ialah ikatannya, apa yang Tuhan izin yang itu dia akan buat. Apa yang Tuhan tak izin yang itu dia tak akan buat. Tapi bukan bermakna yang Tuhan izin itu sahaja. Termasuklah undang-undang dunia pun. Selari dengan perintah-perintah Allah banyak. Bukan bermakna melahirkan orang yang something yang ekstrim. Hanya kepada Islam dan bergantung pada hukum Tuhan saya. Tidak. Apabila kita katakan dia bebas ni, bukan bebas sampai peringkat dia melanggar undang-undang, tidak. Sebab mengikut undang-undang yang tidak salah segi syarak juga adalah antara ibadah yang kita buat. Kemudian ibadah kita juga tuan-tuan sekalian, dia merupakan satu ujian Tuhan kepada kita. Ujian Tuhan nak melihat sejauh mana kita sanggup melakukan ibadah ni, menanggung titah perintahnya. Terlalu banyak Tuhan sebut tuan-tuan ayat-ayat yang berkaitan gini. Saya nak baca satu dua ayat. Antaranya tuan-tuan tengok. Surah Hud yang kita boleh baca. Wa huwa allazi khalaqa as-samawati wal ard fi sittati ayyamin wa kana 'arshuhu 'alal ma'i liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala. Allah yang menjadikan langit dan bumi dengan masa 6 waktu dan arasnya berada di atas air. Itu konsep ketuhanan lah. Untuk menguji kamu siapa yang paling baik tingkah lakunya. Tapi ayat yang paling clear yang kita baca setiap malam surah Al-Mulk. Tuan-tuan tengok surah Al-Mulk. Awal ayat yang pertama. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ayat ni yang paling penting. Maha berkat Allah yang menjadikan dengan tangannya segala sesuatu, semua ciptaan Allah. Yang menjadikan mati dan hidup. Mengapa dia tak katakan yang menjadikan kita hidup, lepas tu kita mati? Tapi Tuhan sebut yang menjadikan mati dan hidup. Apa maknanya? Sangka kita rasa menjadikan kita hidup dulu baru mati bukan? Maksudnya bukan hidup sekarang. Kita dah hidup ni Tuhan tak sebut. Tapi yang kita akan mati tak lama lagi tu. Lepas tu kita akan hidup semula. Itu maksud dia. Mana Tuhan akan menjadikan kita ni mati tak berapa lama lagi. Tengoklah berapa tahun lagi, tengoklah keadaan masing-masing. Lepas tu kita akan dihidupkan semula. Yang itu tujuannya untuk menguji kamu siapa yang baik tingkah lakunya. Jadi ulama mengambil tafsir pada ayat ini. Tuhan menjadikan kita akan mati tak lama lagi. Lepas tu kita akan hidup semula untuk menguji kita sejauh mana kita melakukan amal yang soleh ketika di dunia ini. Sebagai bekalan untuk jaminan kita akan hidup semula selepas kita mati. Sebab tu Tuhan kata untuk menguji kamu, siapa yang paling baik tingkah lakunya, maka paling baik tingkah laku ni adalah amal ibadah yang Tuhan terima. Seperti tafsir saya tadi. Kemudian, itu dari segi persediaan kita. Ayat yang lain. Tuan-tuan tengok surah Al-Kahfi ayat 7. Inna ja'alna ma'al ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Kami telah jadikan berbagai-bagai perhiasan di muka bumi. Perhiasan keindahan yang kita tengok lah. Perkara yang menakjubkan, keindahan yang seronok suka, tak kira lagi lah di dunia ni. Apa yang kita nak semua ada di dunia ni. Tuhan jadikan itu untuk linabluwahum, untuk menguji mereka. Siapa yang baik tingkah laku. Sekali lagi ulama kata, berbagai-bagai keindahan di dunia untuk menguji kita. Sejauh mana kebijaksanaan kita untuk memilih mana yang baik untuk kita buat, mana yang tak baik untuk kita tinggalkan. Jadi, ini yang manusia sedang tercabar sekarang. Dia kena kencing manis. Tak boleh makan macam-macam dah. Tapi tengok di depan dia, Allahu Akbar. Kebas semua sekali. Dia tak lepas ujian maknanya. Jadi berbagai-bagai keindahan di muka bumi ni bukan untuk kita ambil semua sekali. Untuk kita ambil yang mana terbaik pada pandangan kita. Jadi, kalau kita nak buat, bukan kita buat semua sekali. Kita buat apa yang sesuai untuk kebaikan kita. Sebab itu dikata, untuk menguji kamu, siapa yang paling baik tingkah lakunya. Umum, baik tingkah lakunya, amal ibadahnya, pilihannya dalam hidup, pilihannya untuk buat benda yang baik atau tidak, pilihannya untuk mendapat rezeki yang baik atau tidak, pilihannya untuk memilih jodoh yang baik atau tidak. Semua itu untuk menguji mereka. Dan terdedah, kalau dia tak kahwin, boleh tak kahwin. Untuk seks saja. Tetapi dia pilih cara yang tak elok.
Sebab itu dikatakan sini, keindahan dunia ini ujian kepada manusia. Kemudian, saya ambil sikit lagi lah tuan-tuan sekalian ya. Selanjutnya, ibadah kita juga menjadi hak Allah ke atas manusia yang tak boleh dikompromi. Ini ingat lagi satu. Hak Allah ke atas manusia orang beriman yang tak boleh dikompromi sama sekali. Tuan-tuan baca ayat kuliah. Wahai orang kafir, qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, aku tak sembah apa yang kamu sembah. Wala antum a'biduna ma a'bud, kamu juga tak sembah apa yang aku sembah. Wala ana a'bidum ma abattum, aku pun tak sembah apa yang kamu sembah. Wala antum a'biduna ma a'bud, kamu tak sembah apa yang kamu sembah. Diulang 2 kali. Ulama mengatakan mengapa Tuhan ulang 2 kali? Menunjukkan dalam bab amal ibadah dan tauhid kita kepada Allah, satu benda yang tak boleh dikompromi sama sekali. Benda lain boleh kompromi. Dalam hubungan kita dengan bukan Islam, kita boleh bertasamuh. Tasamuh ni boleh bertoleransi. Kita nak buat kenuri, dia nak buat kenuri, dia guna jalan depan rumah kita, tak apa. Kita berbaik-baik sangka dengan dia, berkawan dengan baik, berpakat dengan baik. Dia nak buat church, nak buat apa, tak mengaku, boleh. Itu bertoleransi. Tapi jangan sampai peringkat toleransi ini bertukar menjadi kompromi. Toleransi dia lebih berbentuk interaksi sosial kita dengan dia. Itu toleransi. Kita nak berlemah lembut, kita nak bertegur sapa, kita nak hormati. Itu toleransi. Okey, kita dah banyak toleransi. Tapi kompromi dia melibatkan prinsipal. Antaranya apa dia? Amal ibadah sesuatu yang tak boleh kompromi. Contohnya ayat itu. Nabi dah baik-baik semua dengan orang-orang kufar ini semua. Tapi sampai peringkat mereka minta Nabi sanggup sembah Tuhan mereka setahun. Mereka nak sembah Tuhan Nabi setahun. Maka turunlah ayat kuliah. There's no way. Tak ada kompromi. Di ujung ayat itu, kamu dengan agama kamu, aku dengan agama aku. Bermakna dalam bab amal ibadah yang berteraskan tauhid, tidak ada kompromi sama sekali. Bahkan dalam satu hadis, Nabi sedang naik menumpang unta dengan seorang sahabat namanya Muaz. Dia tanya, wahai Muaz, kau tahu tak apa dia hak Allah ke atas kita? Dan apa hak kita ke atas Allah? Muaz kata, mana saya nak tahu ya Rasulullah. Rasulullah yang lebih tahu daripada saya. Maka Nabi menjawab, hak Allah ke atas hamba ialah kita menyembah dia dalam keadaan sedikit pun tidak mensyirikkan dia. Ini hadis yang sahih. Haqqullahi 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Hak Allah ke atas kita yang tak boleh dikompromi ialah kita menyembahnya dalam keadaan sedikit pun kita tidak mensyirikkan dia. Manakala hak kita ke atas Allah pula, ada juga hak kita ke atas Allah. Allah yu'azziba man la yusyrik bihi syai'an, iaitu Allah sekali-kali tidak akan menyeksa kita, tidak akan menghukum kita apabila kita tidak mensyirikkan dia. Faham tak ayat tu ya? Hak Allah ke atas kita, kita kena menyembahnya tanpa mensyirikkan dia. Hak kita ke atas Allah, Allah tidak akan menyeksa kita selama mana kita tidak mensyirikkan dia. Hadis yang cukup popular dan cukup indah hadis ini. Selanjutnya tuan-tuan sekalian, saya nak habiskan juga sedikit ni. Amal ibadah juga sebagai jalan untuk kita mendapat ganjaran daripada Allah. Ganjaran untuk kita melepaskan diri daripada siksaannya. Walaupun matlamat ini bukan matlamat utama dalam amal ibadah, tapi matlamat sampingan. Qardawi pun mengatakan, kalau dia buat ibadah pun kerana nak pahala, dia tak buat maksiat pun kerana takut dosa, masih dikira kerana Allah. Sebab Tuhan ulang-ulang tentang hal ini terlalu banyak dalam Al-Quran. Setiap kali buat baik, Tuhan janjikan dengan pahala. Setiap kali buat maksiat, Tuhan sebutkan dengan dosa. Makna kata Qardawi, boleh di samping maksud kerana Allah tu merangkumi juga kerana takut kepada siksaannya. Sampai dia buat baik kerana Allah, kerana janji balasannya. Boleh. Tetapi jangan itu semata-mata. Kalau tidak ada balasan, tak buat baik. Kalau tidak ada neraka, tak buat jahat. Bukan yang itu. Itu hanya tambahan. Jadi saya ingat saya berhenti setakat itu setakat hari ini. Untuk sikit sebanyak saya berceloteh dan ambil masa lebih sikit sebanyak. Dan sekali lagi sebelum saya lupa, pada minggu depan saya minta maaf sebab saya bercuti lah seminggu. Dah lama tak bercuti. Dan nak pergilah keluar sikit dengan anak-anak. Jadi doakan kita bertemu balik lepas ini. Dan salah silap saya minta maaf. Dan saya pun agak
rasa tersentuh juga dengan kehadiran yang pada saya agak banyak. Dan sikit sebanyak kadang-kadang saya mengeluarkan ayat-ayat perkataan-perkataan yang tak sesuai, itu anggap kelemahan saya. Tapi keikhlasan kita ialah kita nak berada di atas matlamat utama Tuhan mencipta kita ialah untuk menyembah Dia, untuk mengabdikan diri kepada Dia. Dan penyembahan kita dan pengabdian kita kepada Dia tak akan sempurna melainkan kita mengenalinya dengan sempurna. Itu ayat penutup saya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.